Okey, so habis perlawanan persahabatan, dua perlawanan persahabatan sebagai persediaan untuk skuad Harimau Malaya kita menjelang aksi AFC Asian Cup bermula 8 Jun ini menentang pasukan Turkmenistan. Based on kedua-dua perlawanan persahabatan ni kan, menentang pasukan Hong Kong dan juga berlawan dengan pasukan daripada Brunei. So daripada dua perlawanan ni, macam mana korang punya pendapat korang? Apa korang punya komen? Macam mana dengan taktikal Kim Panggon untuk mengendalikan pasukan skuad Harimau Malaya kita kali ini? Okey ke tak dengan kemenangan 4-0, 2-0, jumlah jaringan 6 gol tanpa bolos dan menentang pasukan pada Hong Kong dan juga Brunei ni kan? Yes, kalau nak tahu level FIFA, ranking FIFA antara Malaysia dengan Brunei dan juga Malaysia dengan Hong Kong ni, mungkin Malaysia lebih tinggi daripada Brunei, tapi Malaysia dengan Hong Kong lebih tinggi daripada Malaysia kan. Tetapi nampak perlawanan ni agak balance untuk pasukan Harimau Malaya kita. Okay, so hari ni aku nak review sikit perlawanan antara kedua-dua pasukan ni. Aku nak buat prediction sikit player mana yang mungkin berkebolehan untuk Kim Panggon gunakan dalam kesebelasan utama ataupun digunakan dalam squad, ataupun dengan kata mudah player mana yang betul-betul nampak fit, nampak kena dengan tactical Kim Panggon sekarang ni. Okay, jom. Okay, first kali kan, apa yang aku nak kata, kalau tengok dari tactical Kim Panggon ni, okay, nampak dia macam lebih menggemari menggunakan formation 3-4-3. Even dengan lawan Hong Kong pun, kalau kita tahu level ataupun ranking FIFA di Malaysia dengan Hong Kong ni, Malaysia berada di 154. Ranking FIFA untuk Hong Kong ni berada di tangga ke 147. So boleh katakan ranking Hong Kong ni lebih tinggi lah daripada Malaysia. Kim Panggon berani menggunakan tactical 3-4-3. Dan juga kalau tengok lawan Brunei itu pun still menggunakan tactical 3-4-3. Dan aku boleh katakan formation 3-4-3 ni memang menjadilah untuk skuad Harimau Malaya ni. Contoh macam player forward. Okay, aku bagi player forward terus. Player forward aku tengok ketika lawan dengan Brunei, kita tahu kesalahan utama diturunkan adalah Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad kemudian ditukar kepada Di Paula. Persoalannya sekarang ni kan, ramai orang kata ketika berlawan dengan pasukan Brunei tu nampak Di Paula bagus lah sebab dia dapat skor. Betul, memang kita pujilah Di Paula walaupun jaringan penalti, tapi gol tak gol. Cuma kat sini aku nak sebut kedua-dua perlawanan persahabatan ni, Malaysia lawan Brunei dan juga Hong Kong lawan Malaysia ni, aku nak fokus 3 player forward yang Malaysia ada, iaitu Syafiq Ahmad, Di Paula dan juga Darren Lock. Okay, ketiga-tiga player ni kalau tanya aku sendiri, based on apa yang aku tengok dalam perlawanan kedua-dua perlawanan persahabatan ni, aku rasa kalau dia beri peluang, aku nak pilih Syafiq Ahmad diletakkan dalam squad ataupun kesebelasan utama, dan Darren Lock diletakkan sebagai pemain simpanan berbanding dengan Di Paula. Kenapa aku tak letak Di Paula? Bukan aku nak kata Di Paula ni tak bagus. Di Paula ni dia player yang bagus, dia player yang dia ada badan, dia ada body fit untuk lawan body dengan player pihak lawan. Mungkin sometimes orang banyak, malam tadi pun aku tengok live Malaysia lawan Hong Kong tu pun pengulas tu cakap Di Paula ni macam tak lari sangat, terlalu macam tunggu bola dekat kaki kan. Di Paula ni macam tak rajin kejar bola nak bandingkan dengan player forward Malaysia yang ada ni. Based on aku punya pendapat, aku rasa Di Paula ni dia ada karakter sebagai striker dia sendiri. Okay, so Kim Panggon sekarang dia kena bijak. Okay, waktu bila nak guna Di Paula, waktu yang mana yang sesuai digunakan, ataupun waktu mana yang sesuai digunakan Di Paula ni, dia kena turunkan pada waktu yang betul. Okay, pada waktu yang betul dan tepat. Kalau Di Paula ni turunkan, barulah Di Paula ni dapat function dengan betul. Kalau turunkan pada waktu yang tak sesuai, aku rasa Di Paula jadi macam tu lah. Dia santai-santai, dia jogging, dia tak kejar bola. Sekarang ni Di Paula ni dia ada karakter dia sendiri, Syafiq Ahmad ada karakter sendiri, Darren Lock ada karakter sendiri. Ketiga-tiga player forward Malaysia ni ada karakter masing-masing. So Kim Panggon kena pandai pilih masa dan juga waktu yang sesuai untuk turunkan player ni pada masa yang betul. Cuma kalau dalam kesebelasan utama tu, aku lebih pilih Syafiq Ahmad sebab dia ada kelebihan untuk dribble, okay, dan dia ada kelebihan untuk bola tanduk. Bola kepala ni Syafiq Ahmad lah. Kalau dikatakan tiga-tiga forward Malaysia ni, Darren Lock, Syafiq Ahmad, Di Paula, Syafiq Ahmad lah dia mempunyai kelebihan sekiranya bola atas atau bola tinggi, bola tanduk ni Syafiq Ahmad adalah player yang kita rasa favourite lah kan. Tengok lawan dengan Brunei pun, Syafiq Ahmad jaringkan gol pertama, hasil bertandukan. So aku rasa untuk kesebelasan utama ni mungkin boleh gunakan Syafiq Ahmad membanding Darren Lock ataupun Di Paula. Dan kalau substitution, aku lebih pilih Darren Lock. Okay, kalau nak compare Darren Lock dengan Di Paula ni, kedua-duanya ada body yang fit. Tapi aku lebih suka Darren Lock punya attitude sebab dia suka kejar bola. Macam Di Paula ni ada satu masa dia kena diturunkan. Macam aku cakap tadi,
kena ada masa yang sesuai untuk gunakan Di Paula ni. Okey, ada masa yang sesuai, memang betul, memang bagus kita turunkan Di Paula. Kalau kena dengan masa tu tepat betul, bagus. Kalau masa tu tak betul, nampak macam tak ada function lah Di Paula ni. Okey, dan untuk bahagian midfield lah. Bahagian midfield ketika lawan Hong Kong ni ada Syamil Couti, Azam Aziz. Okey, dan juga Pawi pun kalau korang perasan dia main bahagian midfield. Sebab bahagian forward 3 orang tu ada Akhia, Darren Lock dan juga Arif Aiman. So Pawi ni dia lebih kepada bahagian midfield, bahagian kanan. Dan kiri tu ada Kwok Min Ong. Okey, defense tu ada Dion Cole, Syarul Saad dan juga Mitchell Davis. So bahagian midfield bagi aku nak comparekan first game lawan Brunei dengan juga second game lawan dengan Hong Kong ni, aku lebih pilih Safiq Rahim. Okey, Safiq Rahim mungkin sesuai dia letakkan dalam selepasan utama. Dan juga partner dia bahagian tengah tu mungkin boleh letakkan Syamil Couti kalau nak comparekan dengan Azam Aziz. Sebab Syamil Couti ni dia lebih variable. Dia boleh main defensif. Okey, dia boleh support bahagian defensif dan juga dia boleh main attacking juga kalau certain masa ada certain tactical yang perlu ditukar ataupun counter attack yang diperlukan oleh pasukan Malaysia tu, Syamil Couti boleh support bahagian attacking midfield. Compare dengan Azam Aziz, mungkin Azam Aziz dia ada corak permainan juga, dia long ball dia bagus, tapi aku lebih suka gandingan antara Syamil Couti dan juga Safiq Rahim lah untuk bahagian midfield tu. Okay, mungkin Safiq Rahim boleh fokus on center midfield, defensive midfield boleh fokus on Syamil Couti. Okay, dia boleh tolong di bahagian defensive midfield dan certain situation kalau Malaysia perlu attacking, Safiq Rahim dan juga Syamil Couti boleh bantu bahagian forward. Tu ada certain pilihan yang aku nampak lah. And bahagian sebelah kanan kiri ni mungkin macam biasalah, Pawi macam ketika lawan Hong Kong tu Pawi main sebelah kanan kan, main sebelah kanan midfield, depan dia ada Arif Aiman. So bahagian kanan tu mungkin memberikan kelebihan kepada Safawi Rashid dan juga Arif Aiman. Okay, diorang boleh bertukar-tukar sebab position Arif Aiman tu Pawi boleh main, position Pawi tu Arif Aiman pun boleh main. So bila ada dua-dua pemain wing kanan dekat sebelah kanan tu kan, ada Pawi ada Arif Aiman, so aku rasa benda tu satu taktikal yang bagus lah yang diletakkan oleh Kim Panggon. Dan sebelah kiri tu ada Akhia dan juga Kwok Min Ong. Kwok Min Ong aku rasa tempat dia memang tak ada siapa boleh usik. Dia memang tempat dia main kat situ lah. Macam kat GDT pun dia main kat situ lah. Macam Kwok Min Ong dia punya posisi tu lebih macam left wing lah. Okay, left wing. Kalau perlukan support bahagian defensif, Kwok Min Ong tu lah dia boleh turun bahagian left back dan dia juga boleh main bahagian left wing. Okay, so position Kwok Min Ong tu aku rasa tak ada siapa boleh kacau lah. Dia memang aku rasa wajib lah ada dalam kesempatan utama. Dan bahagian defensif, okay, last bahagian defensif pasukan Harimau Malaya kita ni untuk center back aku rasa Syarul Saad lah, tanker betul yang boleh kendalikan bahagian defensif ataupun center back kita ni, center back Harimau Malaya ni dengan baik. Okay, dengan bantuan yang kurs yang ada kat situ, bila counter attack ataupun ada percubaan berbahaya daripada pasukan Hong Kong kan, sekali je dia buat silap, okay, sekali masa tu je diorang buat counter attack memang berbahaya. Dan masa tu Syarul Saad dan juga Dion Kus habis-habisan cuba untuk kekang balik counter attack pada skuad Hong Kong kan. Tapi macam itulah, aku rasa gandingan antara Syarul Saad dan juga Dion Kus di bahagian defensif ataupun bahagian center back tu sangat-sangat baik lah. So bagi aku formation ataupun tactical yang digunakan oleh Kim Panggon sekarang ni sedikit demi sedikit dah nampak hasil dia. Okay, dah membuahkan hasil untuk pasukan Harimau Malaya kita sekarang ni. So bagi aku apa pun yang kita boleh nampak sekarang ni dalam dua perlawanan persahabatan, dua perlawanan persediaan untuk melangkah ke AFC Asian Cup ni, okay, Malaysia dah bersedia walau bagaimanapun dengan kelebihan kemenangan yang ada ni, kita nak momentum ni lah dibawa untuk masuk ke pusingan group stage AFC Asian Cup lawan dengan pasukan Bangladesh, Bahrain dan juga Turkmenistan ni. So Malaysia kena berhati-hati lah. Mungkin yes, kita tahu dengan tactical, mungkin dengan tactical dan juga formation yang baru yang nampak fresh, nampak baik daripada Kim Panggon ni, memang aku rasa mungkin ada kelebihan untuk pasukan Harimau Malaya kita. Okay, so itu dia ulasan aku, komen aku berkenaan dengan player-player mana yang mungkin ataupun player-player mana yang nampak lebih bersedia untuk berada dalam squad Harimau Malaya kita menyelam aksi perlawanan AFC Asian Cup 2022 ni kan, group stage E. Okay, so sama-sama kita nantikan perlawanan group stage ni, and aku nak tengok Safiq Ahmad main dekat forward. Okay, Safiq Ahmad pun nak tengok. Safiq Ahmad ataupun Darren Lock pun boleh ada peluang sebenarnya, Darren Lock. Okay, kita nantikan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.